أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati di sekelilingnya bagi memperlihatkan kepada hamba-Nya Nabi Muhammad SAW itu akan sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Dan dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Yang dimuliakan Sahibul Muhtaram, pengurusi majlis pada program kuliah Maghrib Perdana malam ini, pengurusi Surau As-Salihin, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh dan kuasa pentadbir Surau As-Salihin yang diraikan juga berbahagia, yang berhormat Adun Maharani, Dr. Muhammad Taslim, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah. Dengan limpah kurnia-Nya dapat kita berada dalam suasana ibadah, suasana yang amat disukai oleh para malaikat Allah yang berada di Arasy. Apabila adanya sesuatu yang menyebut nama Allah dan juga Rasul, maka berebutlah para malaikat mendoakan untuk kita semua agar dikurniakan barakah, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, apabila kamu berjalan dan bertemu dengan suatu majlis yang menyebut nama Allah, maka berhentilah kamu di situ. Mudah-mudahan berkebetulan rahmat Allah turun, maka kamu juga akan mendapat. Dan apabila kamu berjalan ke satu tempat dan tempat itu tidak menyebut nama Allah dan Rasul, janganlah kamu berhenti.
dikhawatiri laknat Allah turun pada waktu itu, maka kamu juga akan mendapat tempias daripada laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam hadis Nabi menyatakan, wa innal malaikah latada'u ajnihataha. Apabila berlangsungnya majlis ilmu itu, malaikat turun mengembangkan sayapnya dan mencatatkan sesuatu yang untuk diserahkan kepada Allah seusai program majlis ilmu, untuk diberi berapa markah pahala yang kita dapat. Sehinggalah hadis itu menyebut ada seorang ni, dia niat bukan kerana nak dengar ceramah, dia niat kerana dunia, tapi dia tunggu sekejap, sebentar di luar. Mungkin barangkali dia nak ambil air kolah masjid buat ubat. 6 dah ambil, cukup satu lagi 7 kolah masjid. Dan bila dah selesai, dia pun terdengar suara ustaz menyampaikan kuliah ceramah. Berhenti dia sekejap. 5 minit kemudian dia pun calik bawata, cabut dia. Di situ malaikat tanya, berapa markah kita nak berikan kepada orang ini wahai Tuhan? Maka Rasulullah menceritakan dalam hadis, Allah menyatakan kepada malaikat, walahu ghafartu, aku nak beri keampunan dosa yang telah dia lakukan. Begitulah kelebihan dan fadilat kita semua ni tuan-tuan, duduk di dalam majlis ilmu ni cukup besar, ya. Daripada apa yang disampaikan, apa yang diceritakan tadi, tak ada yang kurang dari sudut kebaikan dan juga kebajikan. Allah limpah kurnia, turun rahmat beserta dengan barakah pada usia kita, pada umur kita, pada amalan kita, yang kita menunjukkan kita ini mencintai ilmu dan kita sentiasa merindui apa sahaja yang dinasihatkan oleh Nabi SAW kepada umatnya sehinggalah di akhir zaman. Begitulah para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Imam Al-Ghazali menyebut pula lagi, sesungguhnya kata Imam Al-Ghazali, matinya jasad itu apabila tiada roh. Jasad mati, roh keluar daripada badan. Matinya pula roh apabila tiada ilmu pada diri seseorang. Roh mati bila tiada ilmu, dia tak tuntut ilmu. Yang ketiga, matinya pula ilmu itu apabila tiada amal. Yang ketiga, dia ilmunya mati bila dia tak beramal, rugi. Yang keempat, matinya pula amal bila dia tidak ada istiqamah. Dia beramal tapi tak istiqamah. Dan yang kelima, menuntut ilmu itu adalah wajib. Yang keenam, mengajar ilmu itu adalah ibadah. Yang ketujuh, mencari ilmu itu adalah jihad. Yang kelapan, sesungguhnya kata Imam Al-Ghazali, mengulangi ilmu itu adalah suatu zikir. Inilah 8 keadaan yang disebut oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang kita nampak kitabnya Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf, ya, yang banyak menekankan soal peribadi akhlak. Baru kita nampak Islam ni sempurna dan nampak Islam ni bersifat holistik, menyeluruh. Kalau tidak, maka kita nampak peribadi Nabi SAW itu jadi seolah macam cacat. Bila mana dilengkapkan dengan akhirnya akidah, ibadah dan akhlak keseluruhannya, inilah peribadi yang mulia pada diri seorang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah suatu yang Allah anugerahkan kepada kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun begitu, maka
Ya, apa yang Nabi, apa yang Rasulullah hadapi bukanlah suatu perkara yang senang, mudah dan enteng. Tidak. Banyak liku-liku, banyak ujian, dugaan yang dilalui, yang terpaksa dihadapi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kita hidup di akhir zaman ni, ujian ni sikit sangat daripada apa yang pernah Nabi SAW hadapi. Tak sama dengan kita hari ni, yang kita kata macam sekelumit sahaja. Sikit daripada ujian, daripada banyak ujian yang dihadapi oleh Nabi dan juga para Rasul Anbiya yang terdahulu. Nabi Allah Nuh hampir 1000 tahun, 950 tahun dakwah. Berapa ramai je yang beriman? Lebih kurang 100 orang je. Lebih kurang 100 orang. Sebab ramai yang mengambil pada akalnya, tetapi tidak pada iman yang ada di dada sepatutnya. Mereka menggunakan akal logik semata-mata. Itu Islam. Ada perkara yang kita boleh ambil dengan akal. Antara yang diajar oleh ulama, bila mana kita nak kukuhkan iman, maka ada dua ayat tanda kekuasaan, kebesaran Allah yang perlu dilihat dan diperhalusi. Yang pertama kata ulama, yakni ayat-ayat manzurah. Apa maksud ayat manzurah? Tanda kekuasaan Allah yang boleh dilihat. Lihatlah gunung yang tinggi, subhanallah, itu Allah yang punya. Aduh. Lihatlah burung yang terbang, subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya, semuanya Allah punya. Dari itu janganlah sombong, janganlah riak serta iri. Hati dunia hanya pinjaman sementara. Wah, lebih dandut daripada Iwan dandut ya kak. Ini tuan-tuan sekalian, akhirnya kembali kepadanya. Deng 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 deng. Kena nyanyi sikit malam ni, kuyu mata dengan sejuk suam ni kan, aircon lagi, kipas lagi ni. Nak start lagi ni, baru mukadimah, start lewat sikit 8.45 tuan-tuan. Nak ceritanya, ayat manzurah nampak macam nyanyian biasa, tapi kalau kita teliti tadi, nampak mana ada kuasa boleh terbangkan burung, mana ada kuasa yang boleh jadikan gunung. Semua itu Allah yang punya. Makna kata ni ayat manzurah. Kita datang satu kesedaran, kalau itu yang Allah jadikan atas diri Tuhan yang maha kudrah dan iradah, kuasa dan kehendak. Maknanya apa-apa yang berlaku di dunia ini, akal tak boleh terima. Memang tak boleh terima. Termasuklah apa yang berlaku matahari diberhentikan oleh Allah sebentar di zaman Nabi Allah Yusha' bin Nun, berdoa kepada Allah agar hari Jumaat dilewatkan, dilanjutkan, extend, sebab memerangi tentera Rom nak bawa bangsa Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis, ke Palestin dalam sejarah. Di zaman Nabi Allah Yusha', juga di zaman Nabi Musa alaihi salam. Sejarah ciptaan dunia, matahari berhenti sekejap daripada peredarannya. Wa syamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdir azizil alim. Kita baca surah Yasin. Matahari pun beredar mengikut ketentuan. Berhenti tuan-tuan matahari. Tak ada yang mustahil, semua kuasa daripada Allah. Yang kedua, cerita Ashabul Kahfi. Am hasibta anna ashabul kahfi war raqib kanu min ayatina ajaba.
Apakah kamu menyangka, wahai Muhammad, apa yang kami nak ceritakan tentang pemuda Ashabul Kahfi dan anjing? Ianya menjadi suatu tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah yang ajabah, yang menakjubkan. Lalu Allah tidurkan, tuan-tuan ibu sekalian, pemuda Kahfi selama 309 tahun. Tapi dia rasa macam setengah hari sahaja dia tidur. Ini kuasa Allah. Apa lagi? Ini peristiwa yang dinamakan peristiwa Isra' wa Mi'raj, berlaku sebelum hijrah Nabi daripada Mekah ke Yathrib, Madinah. Apa yang mustahil? Tak mustahil. Perginya selepas Isya', kemudian turunnya sebelum subuh. Sedangkan jarak antara satu langit nak ke satu langit, yang 7 lapis langit yang Nabi tembusi, dengan Nabi, dengan berbagai-bagai Nabi, dengan Nabi Idris, Harun, Nabi Isa, Nabi Allah, Ibrahim, Musa. Satu langit nak pergi ke satu langit memakan masa 500 tahun. Tetapi hanya sebentar sahaja Nabi tembus. Tidak mustahil. Ditambah lagi dengan hadis yang sahih Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Kenderaan yang Nabi naiki, utitu bil buraq wa huwa dabbatun abyad tawilun fawqa al-himar wa dun al-baghli yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Binatang buraq barqun ni kilat. Ringkas ceritanya, warna putih, tinggi sikit daripada keldai, rendah sikit daripada baral, dan selangkah buraq melangkah sejauh mata memandang. Ini Nabi sebut dalam hadis. Itu kenderaan yang Nabi naiki. Kamu yakin ke tidak? Akal tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Iman, hati, jiwa, ini ujian kepada hamba Allah. Dan juga waktu Nabi SAW membelah bulan dengan hanya menunjukkan pada jarinya, iqtaribatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Al-Quran sebut bagaimana Nabi tunjuk bulan itu, tiba-tiba bulan terbelah dua, disaksikan oleh Arab musyrikin Quraisy. Lalu mereka mengatakan, inna hadha sihrun mubin ya Rasulullah, ya Muhammad, ini sihir yang nyata dan terang daripada dirimu ya Muhammad. Nampak? Sebab akal mereka tak boleh terima. Kalau sekiranya akal mereka terima, yang lain tak boleh. Lalu mereka kata ini sihir. Ini antara perkara yang berlaku, perkara yang kita kata amazing, benda yang sifat miracle, yang pelik, yang menakjub. Semua ini atas kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila kita berada dalam bulan Rajab ni, bulan nak menguji keimanan kita semua. Dan kita juga berada pada bulan-bulan persiapan untuk berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Sahabat Nabi 6 bulan sebelum Ramadan dah buat persiapan, tuan-tuan. 6 bulan, bukan 6 hari, bukan 6 jam, 6 bulan. Kita baru lagi 6 jam lagi nak Ramadan, baru nak terkial-kial, baru nak hege-hege, buka lah apa benda. Oh, nak belajar tentang niat puasa. 6 jam lagi nak puasa. Tu yang jadi nawaitu sauma ghadin 4 raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Hentamlah saja. Bolehlah al-bantayun wal sapuyun wal balun. Tu dalam bahasa Arab, tuan-tuan. 6 jam baru nak tahu tentang puasa. Walhal berapa lama yang patut kita buat persiapan? Kalau sahabat Nabi yang dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam syurga ghairul hisab wal azab, tanpa hisab dan azab, Allah, kita hadirin sekalian, agak-agak macam mana kita peluang ke syurga ni? Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, menung-renung dan tenung. Imam Syafi'i satu hari boleh khatam Quran 2 kali, khatam Quran sehari. Imam Syafi'i dalam usia 10 tahun sudah menghafaz hadis tak kurang 5,000 hadis. 10 tahun. Quran kita hafal mudah. Kalau kata mudah itu pun susah juga. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Mula dengan surah Asri,
berakhir dengan surah At-Tin. Seri tanya, bang ke mana tu bang? Tadi elok ke Mekah, dah ke London pula nampak. Ini ceritanya, itu baru 3 ayat. Bayangkan Quran pun susah, hadis lagi. Kalau malam ni saya bagi hadis yang paling pendek, la darara wa la dirara. Ya, maksud dia jangan kamu mudarat bahaya diri kamu, jangan kamu mudarat bahaya orang lain. Dua je, la darara wa la dirara. Ni kalau saya datang rezeki tahun depan ni tak tahu tanya balik ingat ke tak ingat, wallahu alam. Bukan panjang. Ada lagi hadis yang panjang, jenuh lah. Kalau bagi yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a ila kalati asqatiha. Faqala qala ya Rasulullah wa min qillatin nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is shayl wa la yanzi'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabbata minkum wa la yaqdhifanna Allah fi qulubikum al-wahn. Qalu ya Rasulullah wa mal wahn? Qala al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Oh, yang tu lagi demam cikumunya nak ngapal. Ni la darara wa la dirara. Kalau tanya balik tahun lepas, la darara wala tu nak habis tu yang jadi penat pembenda. Lepas la darara wala tidak, memang tidak sungguh lah. La darara wala tidak, habis. Tuan-tuan, Imam Syafi'i boleh dihafaz hadis lebih daripada 5,000 yang ada terkandung di dalam kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh gurunya Imam Malik rahimahullah ta'ala. 5,000, 10 tahun hafal Quran, 7 tahun. Itu pun Imam Syafi'i kata, aku tak layak untuk masuk ke syurgamu ya Allah. Itu Imam Syafi'i, bukan Imam Surah. Kan? Ni bukan Imam Syafi'i surah kita dah. Ini fuqaha. Dia keturunan, bertemu keturunan Rasulullah pada Abdul Manaf. Tu pun dia kata aku tak layak masuk syurga Allah. Bayangkan orang yang hebat. Mana kata apa dia? Kita ni jauh lagi tuan-tuan. Syurga yang kita nak pergi ni, wallahu alam, berapa lama kita akan masuk ke dalam neraka? Cuba renung, menung dan tenung. Mati kita malam ni bermula yang katakan kehidupan akhirat. Al-qabrah awwala manazilil akhirah. Kubur adalah rumah awal negeri akhirat. Tak ada cerita dunia dah ibu-ibu sekalian. Yang kita duk beli makan tiap-tiap pagi nasi lemak, kari pap, lontong, sate, tak ada dah. Tak ada pasal lah. Waktu kita mati ni, kata malam ni tak ada dah pagi besok roti canai, roti bom. Tu saya cari nak sebut. Buku dalam bank pun tak tengok dah angka berapa ni. Dividen saham rakyat dah. Taubat takkan dapat dah tuan-tuan. Ni kalau malam ni kalau katalah ni malam terakhir kita ni, Allahu Akbar. Saya tuan-tuan cuba renung, menung dan tenung. Hanya berbekalkan tadi yang kita wirid selepas solat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Kok itu yang terakhir kita dapat sebut dengan zikrullah. Terhapus dosa yang dilakukan. Itu pun tak cukup lagi hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab bila Nabi menyatakan tentang umat aku yang muflis esok di akhirat, bukan tak semayang, bukan tak puasa, bukan tak zakat, bukan tak baca Quran, semua beramal, bahkan amalan tu pula makbulan, diterima, diangkat oleh Allah. Kan tetapi kata Nabi, wa qad syatama hadza wa akala mala hadza wa dama hadza. Mereka ni pernah buat masalah dengan orang, tak sempat depa nak minta maaf, tak sempat nak minta ampun, pergi fitnah orang, pergi tuduh orang. Allahu Akbar, macam-macam ni. Dah kita dah ni bubar parlimen besok ni, mulalah tuan-tuan perang, macam-macam perang lah. Allah, ni dah kita kata fever ni apa dia? Demam pilihan raya. Yang katakan fever election, demam pilihan raya ni, bahang ni dah ada dah, macam-macam ni. Kalau tengok WhatsApp grupnya, kemudian media sosialnya, cerita election je belaka ni. Nampak? Kita tak tahu dalam keadaan mulut ni duk capui, mulut ni macam-macam, bagi sambung lidah, fitnah, macam-macam. Keadaan, behavior, gelagat
yang katakan tadi demam pilihan raya. Dan begitu juga kamu pernah membunuh orang, tak sempat nak minta maaf pada waris. Kamu pernah makan harta anak yatim, makan harta daripada fakir miskin, merompak dia orang, rasuah dan macam-macam lagi. Semua ni Nabi kata menjadi asbab kamu punya pahala yang ada pada kamu, Nabi kata berpindah kepada orang yang kamu ada masalah tadi. Dan dosa kamu tak diampun lagi. Tiba-tiba dosa orang yang kamu buat salah tadi berpindah pula pada diri kamu. Inilah yang dimaksudkan Nabi, orang yang muflis di akhirat nanti, kata Rasulullah. Tuan-tuan, ibu-ibu, bapa yang dirahmati Allah, bukan kata mereka tak semayang, bisalatin wa siyamin wa zakatin, semua amalan diterima, tapi kita pernah buat masalah dengan orang, hubungan secara horizontal, vertikal dengan Tuhan kamu, selesai, kamu boleh minta ampun. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Habis cerita zikir munajat taubat. Tapi hubungan horizontal, hubungan hablum minan nas antara kamu dengan manusia tak selesai. Sebab itu banyak perkara kita kena tengok, kita kena lihat yang Nabi suruh. Kalau kamu tak boleh bercakap, falyaqul khairan aw liyasmut, kamu diam, tak usah cakap. Takut kalau kamu lagi cakap, lagi banyak dosa yang kamu buat. Nabi suruh diam. Tapi kita duduk hari ni pok-pek lagi. Sebab dia mulut tak ada insurans. Dia ibu sekalian, kalau ada bil jenuh nak bayar, tuan-tuan, kira satu hari berapa huruf kita bercakap, kena bayar bil, tak tahulah TMB nak pegang ke, Jabatan Air ke. Sebab tak ada bil ni, nak bercakap ni ikut suka hati aku. Aku nak cakap apa benda, buang peduli. Gitulah lebih kurang. Tapi kesan yang kata bahaya lisan, Imam Ghazali sebut ni bahaya lisan. Sebab itu setiap pagi, kata Rasulullah, seluruh tubuh badan merayu kepada lidah, hang jangan buat masalah hari ni, sebab hang sahaja habis satu badan binasa. Tu yang kata bahaya lisan. Para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini keadaan kita takut umur kita tak sampai ke penghujung yang kita harap-harapkan. Umur aku ni biarlah pada waktu itu Allah beri hidayah. Jangan kita tu seharap sampai macam tu. Kita sendiri yang kena usaha ikhtiar mencari hudan, hidayah, petunjuk daripada Allah. Baru kita boleh dapat, tuan-tuan, yang dikatakan kerahmatan dan juga keberkatan serta keampunan daripada Allah. Inilah tempat. Inilah tempat bila mana kita selalu datang ke masjid surau, duduk dalam majlis ilmu. Inilah hidayah yang Allah nak beri. Kalau duduk di luar, tengok pula TV di rumah, apa yang kita nampak? Cuma Allah dah tetap kita ni, kadang-kadang ada yang dah usia penghujung baru nak lekat di masjid surau. Betul. Waktu muda dulu apa dia peduli, ya Allah, langsung tak heran. Tu saya ceritalah apa yang dia tak buat. Membujur lalu melintang sapu, tuan-tuan. Nombor tu saya ceritalah, jenis kaki arba'atun digitun magnum. Kenal ke tak kenal tu apa benda? Arba'atun 4, digitun nombor. Magnum 4 nombor ekor. Tu dah kedarah duit nombor ni bukan sekali, banyak kali. Allah hidup dengan nombor, tapi kesedaran tu datang kemudian. Sayup dah, umur dah habis pencen dah 63, baru teringat, oh aku ni tak tahulah kena azab besok, ya Allah. Ustaz ni saya nak kena muntah ke balik makan segala benda mak nenek yang haram ni. Darah daging pula lagi. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Allah sebut dalam hadis. Baru dengar bila datang masjid apa yang Rasulullah sebut. Sebab kalau di luar kita tak tahu, di luar kita tak dapat benda ni. Duduk dalam surau masjid baru dapat. Kullu lahmin, setiap daging yang tumbuh, min nabata min haramin, daripada sumber yang haram, fannaru awlabih, kata Rasulullah, yang paling layak adalah sambaran api durhaka. Dan kalau duduk di kedai kopi mengetih mengopi, kena kopi 434,
Dah macam main nombor pula dah di Johor ni tuan-tuan. Kopi pun ada nombor pula, 434, 236. Betul ke tidak saya pun tak tahulah. Balun je lah kan. Yang saya tahu kopi Keluang, kopi Ipoh, ada kopi Ipoh ni, macam-macam jenis kopi. Kalau duduk mengopi, tak ada benda-benda ni, tak dapat ni apa benda cerita Isra Mi'raj. Bayangkanlah 60 tahun hidup tak pernah kakinya pijak ke masjid surau. Mana dia nak tahu cerita Nabi, tuan-tuan? Dia tak tahu. Ini sebab itulah bila mana kesedaran tu datang daripada iman. Iman ni kita yakinlah, kita percaya. Yalah, kalau nak ukur tentang kita ni orang Melayu, yang kita ambil Melayu ni Islam, tak semestinya kita kata kita Islam ni penghayatan. Ada Islam hanya penjenamaan. Different, tuan-tuan. Islam penghayatan dia very very different. Tak sama dengan Islam penjenamaan. Jenama je. Dia ni Islam Melayunya, maka disebut Islam. Mana ada orang sebut Melayu kafir? Oi, tuan-tuan, jangan buat mengamuk orang. Keluar kerih cak ayam, jangan main. Jangan kata aku Melayu kafir. Bila sebut Melayu Islam, Banjar Islam, Jawa Islam, itu penjenamaan. Tapi penghayatan kita tak tengok lagi macam mana. Semayang ke tak? Kalau semayang pun kadang bukan mengaji sungguh. Iya, suruh pula dia baca kunut, tak tahu bunyi apa benda. Wah, mendek apa ni? Tuan lori terbalik. Sambil lori terbalik pun ada apa benda kunut. Ya, penghayatan belum tentu. Doa waktu duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Jubur pak. Ada yang macam tu dia baca. Apa benda? Jubur pak, jubur pak. Apa benda perli jubur pak, bro? Bukan perli jubur pak, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Tapi sebab dia ikut-ikut je ibadat, dia punya amalan ikut-ikut ni lah akhirnya tak sempurna, tuan-tuan. Jirantan lajina ngam-ngam, tu lagi haru. Nak sampai ngam-ngam, hilang an'am dia jadi ngam-ngam. Tak, saya nak sebut ni sebab tak belajar. Tu yang kata tu kesan. Ya, walaupun kadang belajar umur dah sayup sangat, 78, belajar tajwid, Allah jenuh lah. Tak tahulah apa benda yang dia nak mengaji tajwid, bab iqlab, ikhfa, izhar, jenis mat pun jenuh lah nak hafal. Sudah jadi kita senang, Ustaz, mat rempit je yang kami tahu. Ustaz sebutlah mat tabi'i, mat arid li sukun, mat rempit, senang habis cerita. Ni keadaan bila ibadat tak disusuli awalnya dengan pembelajaran. Masalah berapa ramai. Sebab saya hujah daripada hadis Rasulullah sebut, ya'ti 'ala nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Berapa ramai yang semayang tapi sebenar-benar la yusallun, mereka tak semayang, kata Rasulullah. Kamin sa'imi laisa lahu min siyami illa ju' wal 'atash. Berapa ramai yang puasa tapi hanya mereka dapat lapar dan dahaga. Nampak? Nabi sebut. Dan Nabi sebut lagi. Apa dia? Ya'ti 'ala nasi zamanun yahujju aghniya ummati linuzha. Di akhir zaman nanti berapa ramai yang buat haji umrah, mereka hanya melancong semata-mata. Nampak? Nabi sebut. Jelas, tuan-tuan. Makna kata apa dia? Kita Islam tadi dari sudut penjenamaan tapi bukan penghayatan. Kalau penghayatan, ya, dia punya kualiti Islam dia beza, lain. Cara makan dia, cara dia menyapa orang lain, cara diri dia, duduk dia, adab dia lain, beza. Dia tidak, orang kata apa dia, memberontak secara membabi buta. Tidak menyanggah. Kita tak ada ilmu, tiba-tiba kita pertikai orang yang ada ilmu. Kan terbalik hari ni. Nampak? Banyak benda. Sebab itu bila disebut Islam ni, dia adalah suatu yang kita boleh ambil suatu perumpamaan macam sebuah bangunan yang dibina. Bangunan itu bermula foundation, ya, ada piling dia, kemudian dia ada dia punya asas dia, baru ada tiang, beamnya, kemudian baru ada pasang dinding,
Tu maksud daripada bawah lagi akar kita nak kena kuat, yakni iman. Bila dah iman kuat, macam akar, bila dah dalam dia, kita tak payah siram air lagi dah. Akar tu mencari makanan dia sendiri. Tu kalau orang ni iman dah mantap, hadirin sekalian, dia duduk di mana sekalipun dia tak ada masalah. Dia duduk di Kuala Lumpur, duduk di Johor, bandar besar, kecil, sebab dia tahu tanggungjawab dia terhadap Tuhan. Dia pergi mana pun dia akan hidupkan Islam diri dia. Tapi ada orang setengah, dia rasa macam Tuhan tu ada di dalam negara dia je. Bila dia overseas, dia tak sembahyang. Bukan zikir. Macam ni punya kefahaman Islam banyak. Dia kata tak salah, nak payah-payah duduk dalam kapal terbang nak sembahyang apa benda, bukan ada kos jadah, bukan ada tempat nak sembahyang. Sampai nanti kita qada lah balik di Malaysia. Tak sembahyang. Kenapa bagi alasan? Sebab tempat tak ada. Tuan-tuan, ini yang kata tadi, senangnya hidup. Sebab itu bahaya ni akhir zaman ni, kepelbagaian kefahaman Islam yang wujud. Ada Islam yang disebut Islam liberalism. Ada yang disebut Islam imperialism. Ada Islam disebut pluralism, secularism. Ini semua Islam yang boleh merosakkan. Makna kata 73 cabang-cabang Islam Nabi sebut muncul di akhir zaman, 72 ke laut, satu dia yang betul. Siapa dia? Mereka yang Nabi kata yang berada betul-betul di atas landasan, yakni al-jamaah. Mereka yang berada dalam satu jemaah. Kalau akidahnya akidah ahlus sunnah wal jamaah, ma ana alaihi wa ashabi, dan mereka yang berpegang dengan aku berada di atas landasan dan bersama dengan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang lain Syiah, macam-macam, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah. Hak ni tuan-tuan, habis, hanyut ke laut. Sebab mereka tidak berada pada akidah yang benar dan hakiki. Ini yang kita berada hari ini. Zaman tafsir Islam muda, tutup aurat ni tak wajib, seolah macam kita bersihkan najis yang jenis najis mukhaffafah. Dia kata senang je, bukan berat ni kalau tak bertudung perempuan. Nampak? Ada jenis macam tu. Apa yang dia sibuk-sibuk sampai macam tu, tak ada masalah. Ada yang berpendapat boleh hubungan antara lelaki dengan lelaki, gay, boleh antara perempuan dengan perempuan, lesbian. Dia baru ni satu pesyarah daripada Indonesia buat kenyataan, dengan syarat bila berlakunya gay, homoseks antara lelaki dengan lelaki, maka harus bila mana mereka melakukan dengan rasa penuh kasih sayang. La ilaha illallah. Seorang profesor perempuan daripada Indonesia. Al-harru wal biru wal kalam al-kalibut thumma al-manku' wal hayyun fil lughati Arabi. Ni Profesor Mangkuk Hayun namanya, tuan-tuan. Rosak habis akidah, rosak. Apa yang kita boleh nampak pada hari ini, itu yang kita khawatir, takut. Kalau kita buat leceh, duk rasa macam ringan dengan Islam, tuan-tuan, risau. Ini kita generasi hari ini tahun 2018. Bayangkan 2030, 2050 besok, kita pun dah tak ada, tak tahulah apa yang akan jadi pada anak cucu cicit. Ya Allah, ada ke tidak lagi surau solihin macam ni, kita pun tak tahu. Kok imam pun tak tahu siapa jadi imam besok. Standard macam mana dia pun tak tahulah. Bacaan dia pun tak, wallahu alam, tuan-tuan. Sekarang ni pun dah macam-macam. Kita tak larat dah nak tengok keadaan kerosakan demi kerosakan yang sedang berlaku. Betul, tuan-tuan, ni yang sedang berlaku. Saya baru ni ditapah apa dia dalam program ceramah sempena menyambut hari penjara yang ke-228 sama dengan agensi AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, peringkat kebangsaan, ditapah baru ni. Datuk Seri Zaid Hamidi yang merasmikan TPN. Saya ceramah waktu itu dan diberitahukan.
Dulu tahun 2008 ada lebih kurang dalam tak sampai 10,000, 8-7,000 penagih dadah. Sekarang sudah cecah belas ribu. Dan setiap hari penagih dadah yang baru ni, ya, tak kurang 10 orang setiap hari lahir penagih dadah baru. Dan majoritinya adalah orang Melayu, Al-Melayuiyah, Melayu Islam. Tu cerita penagih. Ni cerita kerosakan. Saya bawa balik daripada Palestin 2 minggu yang lepas. Bila di Palestin ni nak cari penagih dadah tu saya dapat lah tuan-tuan. Memang tak dapat. Orang Islam di Palestin tak isap dadah. Nak isap macam mana? Mereka sibuk berjuang mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa. Kita tanya mereka, memang tak ada tuan-tuan di Palestin ni penagih dadah. Kami punya pemandu pelancong imam Masjid Ramallah di Palestin. Tak ada cerita kes dadah di Palestin, tak ada. Sebab masing-masing anak remaja, anak muda sibuk berhadapan dengan Zionis Yahudi laknatullah alaih. Setiap hari mereka diancam, diugut dan macam-macam lagi. Ni yang kata Yahudi ni, mereka nak ambil Masjidil Aqsa, mereka nak rampas. Jadi tak ada masa nak isyak dadah. Semua mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa. Bila tanya anak-anak Palestin, mu nak makan ke nak minum ke ataupun mu nak apa? Tak. Kami tak nak makan minum, tapi kami hanya nak mempertahankan kesucian Masjidil Aqsa. Itu jawapan anak-anak Palestin. Macam tuan-tuan, bukanlah maksud langsung tak makan tak minum, tapi bukan itu keutamaan. Kita lepas habis kuliah maghrib malam ni tuan-tuan, kalau tak ada makan sate, kira sate tu paling common lah kot. Kalau tak ada, tengok lepas ni mulalah Mangkuk Ayun punya JK kedekut nak mampus macam-macam lah. Itu duit banyak nak makan ceramah sesekali Ustaz Alimdin mari daripada Kuala Lumpur. Mula dah nampak ni tuan-tuan. Bukan di sinilah, mungkin di Zimbabwe lah kot. Dan di sini insya-Allah lepas ni masing-masing faham-faham lah. Tak ada balik dah rumah masing-masing makan terdarah. Nak ceritanya tuan-tuan, kita macam tu biasa. Tapi di Palestin bukan. Itu menjadi suatu keutamaan. Mereka tak meminta-minta tuan-tuan. Mereka tak meminta-minta. Dalam keadaan kita tengok macam tu, kita yang simpati. Bagi mereka duit, bagi mereka makan. Sebab itu ya, mereka punya kerja mempertahankan kesucian Baitul Maqdis Al-Aqsa. Tapi berbeza keadaan hari ini. Nampak macam kita tak syukur atas nikmat keamanan, kesejahteraan yang boleh pergi masjid tanpa ada masalah sekatan. Tuan-tuan, orang Palestin nak masuk ke Masjidil Aqsa yang lahir sebelum 1967, mereka tidak ada ID pasport Israel dan hanya dibenarkan setahun sekali je masuk Masjidil Aqsa. Mereka orang Palestin, tapi hanya setahun sekali sahaja dibenarkan masuk Aqsa. Dan lahir 1967 ke atas, yang tu mereka dapat ID Israel, pasport Israel. Boleh 3 kali setahun masuk ke Masjidil Aqsa, 3 kali je. Melalui tak kurang 10 checkpoint nak sampai ke Masjidil Aqsa. Akan diperiksa tubuh badan mereka. Mereka datang ni bawa apa benda, bom ke senjata ke apa. 10 checkpoint tak kurang. Kita pelancong tak ada masalah daripada Malaysia. Saya dengan sahabat, dia dah 100 kali lebih dah berulang-alik macam balik kampung di Palestin. Intifadah travel. InsyaAllah saya bawa balik dan nak pergi balik ni 11 April ni, hari Rabu depan berangkat, bawa 100 lebih jemaah. Jadi tuan-tuan kalau nak rasa pergi Palestin, insyaAllah selamat. Ni saya jamin insyaAllah. Bolehlah ikut saya bulan 10 nanti ada lagi satu trip ya, ke Palestin, lebih kurang dalam 8 hari 7 malam. Tengok suasana bagaimana di sana. Ni yang kita ambil Masjidil Aqsa ni dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi kerana itu, bila mana tadi saya sebut ya, bila kita lihat Isra' wa Mi'raj ini, dia kita hayati dengan tadi apa yang kita boleh ambil. Yang kedua, kita ambil tanda kebesaran Allah melalui ayat maqru'ah. Tadi ayat manzurah, bukit, gunung itu ini. Yang kedua ni ayat maqru'ah, yakni yang dibaca. Maqru'ah, Quran, qur'u, yaqra'u, Quran. Isim maf'ul yang bersifat maqru', yang dibaca.
Bila kita baca itu kalimah mukjizat. Bila Allah sebut subhana, tak ada orang boleh cipta subhana. Tak boleh. Tu yang Allah kata pada Nabi. Apa maksud ayat ni dalam surah Al-Baqarah? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalau mereka ragui wahai Muhammad tentang apa yang kami turunkan kepada engkau, maka cabar mereka, fa'tu bisurah, buatlah surah, walaupun surah yang pendek macam yang ada di dalam Quran. Allah sebut fa illam taf'alu wa lan taf'alu. 2 kali Allah ulang, tuan-tuan. Dan Allah kata pasti mereka tak akan boleh buat. Memang betul. Sebab itu bila mana Umar Al-Khattab dengar adik dia Fatimah Al-Khattab baca daripada helayan Quran, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda wa tanzilan mimman khalaqal arda wa tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu ala arsy istawa. 5 ayat yang dibaca oleh Fatimah. Umar ni abang, adik baca. Katanya, adik, abang nak tengok apa yang adik baca. Maka adik kata, abang najis, maknanya abang belum Islam, kotor, tak boleh pegang, tak boleh baca. Umar ni pakar sastra Arab, lughah, bahasa ni Umar memang kita kata pakar lah dalam bahasa Arab. Tapi Umar tak pernah dengar. Taha tu pun Umar tak pernah dengar. Sampai macam tu, Taha tak pernah dengar. Walaupun orang Arab ni duk berkecik, duk bercakap Arab, tapi Taha Allah je yang mengetahui. Itu sampailah tadi disebut 5 ayat. Maka akhirnya Umar Islam. Tu yang kata mukjizat, ayat makruh, ayat tanda kebesaran Allah. Yang tu Umar masuk Islam dengan sebab ayat yang dibaca. Dan bila mana Allah sebut dari dalam surah Al-Isra, ayat yang pertama, kita rasa inilah satu yang kata wujudnya Allah, dan kita yakin dengan Tuhan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah pada ayat yang ke-60 Allah sebut wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Tidak kami jadikan penglihatan yang kami tunjukkan kepada Muhammad itu illa melainkan untuk menjadi fitnah ujian, fitnatan linnas, kepada manusia. Dalam surah An-Najmi ayat yang ke-13, 14, 15 Allah menyatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratun muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Ini keterangan Allah pula tentang perjalanan Mi'raj, yang mana Allah sebut kami, yakni Allah menzahirkan dan memberi suatu penglihatan kepada Nabi, iaitu rupa bentuk asal malaikat Jibril alaihi salam. Di situnya, di sisi inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa, dan di situ adalah syurga yang disebut syurga ma'wa. Ini kita tak boleh ambil dengan akal. Semua tu Allah cerita dalam Quran, maka yakin kita dengan Quran dapat. Kalau kita duk pertikai, yang tu kita jadi macam Abu Jahal, Abu Lahab. Dan juga sama dengan puak Yahudi. Puak Yahudi ni suka bertanya. Mereka bukan tak tahu, tapi saja suka bertanya. Mereka nak cabar, mereka nak tengok. Mereka ingat Nabi boleh main-main macam tu. Ini perangai puak Yahudi, suka banyak bertanya yang boleh, yang memusnahkan diri mereka yang sebenar. Jadi kita yakinlah. Ni bila Nabi turun, Nabi cerita kepada puak musyrikin, kemudian datang pula orang yang dah beriman, tak yakin dengan Nabi ni yang beriman. Ya Muhammad, kalau betul kamu naik ke langit, angkat kaki kanan. Kalau betul kamu naik ke langit, angkat pula kaki kiri. Oh, dah angkat, tak yakin lagi. Ya Muhammad, kalau betul kamu naik ke langit, angkat pula kedua-dua kaki macam Superman. Oh tuan-tuan, ini dah jadi karut. Dia suka bertanya dan cabar. Ini bukan sikap dan sifat orang yang beriman bertakwa. Kan itu kalau tanya balik, cukuplah sembahyang sekali semua hidup, kenapa nak sampai tiap-tiap hari 5 waktu? Kan benda yang sama. Rabbighfirli, subhana rabbiyal azim. Doa itu je yang sama. Tak boleh ke tiap-tiap hari kita, ya Allah ya Tuhanku, macam biasa? Cukuplah doa, tak payah nak sebut apa benda, Allah maghfir lana wali walidina.
Benda hari-hari sama je. Kenapa nak kena jadi setiap waktu 5 waktu sehari semalam sembahyang nak kena buat? Akal memang boleh macam tu, tapi kita tak ambil akal. Ini yang banyak rosak syariat ni sebab ambil akal. Kenapa hukum Islam ni macam ni? Kenapa? Yang ni pula dah pertikai. Tak adil. Nampak? Ada kata tak adil. Ada kata tak adil. Walhal apa yang kita nampak hari ni yang dibuat oleh manusia, adil ke? Kita nampak tak selesai masalah jenayah yang ada. Tak selesai masalah jenayah. Walaupun diperkemaskinikan macam-macam tentang akta enactment, tapi kita nampak tuan-tuan selesai masalah murtad, tak selesai. Masalah mencuri tak selesai. Masalah zina tak selesai. Ni yang kata balik kepada cara Islam, dia ada ciri protection of the public. Dia pelihara, dia jaga masyarakat awam kalau ambil cara Islam. Yang kedua, dia ada prevention of the crime. Dia ada sifat mencegah jenayah kalau ambil cara Islam. Yang ketiga, dia ada apa lagi? Reform of the offender. Dia ada sifat yakni memulih pesalah-pesalah. Ni masuk pusat serenti, keluar balik, masuk balik. Sayang menyayang. Mantu tuan. Imam masjid, bukan ketua orang lain. Seceramah pusat serenti tuan-tuan. Yang mereka bagi tahu tugas, ustaz, imam 3 kali keluar masuk. Umur 70 tahun, dadah. Tak selesai. Reform tak reform. Nak islah ni, reform of the offender dengan cara Islam. Retributive. Ada tak yang kita kata setimpal dengan apa yang mereka dapat kalau ambil cara manusia? Tak nampak setimpal. Mana boleh senang-senang lepas begitu. Islam ada cara dia. Tak ada retributif. Kemudian yang akhir, ada tak ciri educate of the public? Ada tak sifat mendidik pada masyarakat? Tapi kalau dengan cara Islam, educate the public, kita nampak ada hukuman yang mana boleh mendidik masyarakat. Takut, jangan buat macam ni, hukum sekian. Tu saya ambil secara umum tuan-tuan. Sebab Allah suruh kita menghayati dengan iman, bukan menghayati dengan akal. Memang tak masuk. Makanya itu Nabi Allah Nuh, bila Allah perintah, wahai Nuh, kamu buat satu kapal bahtera. Adakah Nabi Nuh nak bantah? Tuhan perintah. Tak, Nabi Nuh buat. Betul-betul kapal bahtera tu di atas darat padang pasir. Tuan-tuan, logik akal boleh terima ke macam mana nak berlayar? Biasa kalau di lumut, kita nampak limbungan buat kapal. Bila mana dah siap, senang berlayar. Tapi ni tengah-tengah darat ni, padang pasir. Mula kaum Nabi Nuh mencemuh Nuh ni dulu ni kami ingat je hang gila. Lah ni buat kapal di atas darat kompong, hang gila wahai Nuh. Depa hina Nabi Nuh. Nabi Nuh tak apa dah. Ada aku kisah. Lebih kurang gitulah. Sebab ni perintah Allah. Nuh buat. Akhirnya siap kapal. Apa yang berlaku? Hujan mula turun setitik, 2 titik rintik, akhirnya lebat. Banjir berlaku. Hikmah nampak. Dan yang selamat, yang beriman tu lebih kurang 100 orang. Berapa tahun? 950 tahun dakwah. Mereka itulah yang selamat dalam bahtera banjir besar. Allah suruh tu mesti ada sebab tuan-tuan. Macam tu juga semayang. Penatlah Ustaz, drive tadi daripada di KL JB, Allah Ustaz, nak semayang benda ni tak boleh kau tim ke dengan tu? Boleh kau tim pula dengan Tuhan. Sap-sap saya ke apa ke? Tak. Mana boleh excuse? No excuse. Macam mana letih pun sekali tu. Ni exhausted ni, kita dalam keadaan letih tak bermaya ni. Tapi bila mana azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan Kedah, Mekah. Kalau tak bangun subuh lagi macam tu, siram air panas tuan-tuan. Mu ni tak pergi Mekah lagi, dengar azan Mekah pun tak bangun. Mu dah mula mu. Ni nak cerita tuan-tuan. Dia tak semayang juga kena jenis macam tu, sambung tidur subuh. Ni jenis tadi letihnya, penatlah. Tuan-tuan, tak ada alasan. Allah suruh tu ada sebab. Allah suruh tu ada sebab.
Antara nak jaga iman kamu, jangan kamu culas, jangan kamu malas, dan kamu jangan abai cuai. Takut satu waktu kamu tinggal, kamu punya iman goyang. 2 waktu kamu tinggal, sampai sehari langsung tak ada waktu lagi. Makna tercabut, terpelanting terus daripada dada yang dikatakan iman tadi. Na'udzubillah min zalik. Allah suruh tu, Allah tahu 5 waktu yang Nabi ambil dalam peristiwa Isra' wa Mi'raj ni tuan-tuan, menyamai pahala ibu-ibu 50 waktu. 50 waktu tu dah kurang diskaun. 5 waktu kata Nabi Allah Musa, wahai Rasulullah Muhammad, umur aku 2 waktu pun tak boleh buat, kamu minta lagi diskaun. Nabi kata cukup, aku rasa malu lagi nak minta diskaun. 5 waktu tu cukup dah. Tu 5 waktu betul dah. Memang kita nak buat tu pun perit. Tu semayang tarawih lagi lah 20 rakaat. Tuan-tuan, bukan senang 20 rakaat. Kalau kita kata semayang waktu yang fardu ni, subuh 2 rakaat, mari pula zuhur 4 rakaat, berapa dah? 6. Asar 4 rakaat, 10. Kemudian maghrib pula 3, dah 13, campur pula isyak 4, 17. Setiap hari baru 17 rakaat. Bayangkan Ramadan 20 rakaat pula sunat, lagilah. Dia berkata tak apalah sunat, letih pula imam pula bukan baca main wal asri inna a'tayna idzaja. Mari terus innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tak pernah dengar ayat ni. Ni berapa ayat nak baca imam? Pula imam baca Yasin wal Quranil Hakim, 83 ayat lagi demam cikungunya. Tuan-tuan, 20 rakaat tu yang tengok 8 rakaat. Esok ni tarawih, tengoklah tuan-tuan. Percayalah, malam pertama memang menyerbu. Makna kalau malam pertama besok ada yang duduk di rumah ni, tak boleh, aku rasa macam aku kafir pula duduk di rumah ni. Jangan buat hal tu. Semua keluar. Tu saya kata kita, binatang, tikus pun semua keluar tuan-tuan. Punya raih malam pertama habis kuat pun minggu pertama ya. Macam tu lah. Sampai JK terpaksa buat mesyuarat, tergempar. Kena extend pula buat kemah lah apa benda ni, takut hujan tu ini. Seminggu je. Lepas tu tengok balik sama je tuan-tuan. Allah. Itulah kadang letih berbuih tuan-tuan. Pun nak kata hari ni semangat kita awal je, tapi makna kata itulah keadaan yang berlaku. Banyak yang ambil pada adat bukan ibadah. Ini yang masalah. Macam ni juga kalau kita ambil sebagai sambutan ataupun memperingati peristiwa Isra' Mi'raj, ini tak jadi. Kita kata penghayatan ibrah Isra' wa Mi'raj, baru dia continuous, maknanya dia ada kesinambungan. Tapi kalau memperingati sambutan, dia menyambut je lah. Macam menyambut hari jadi. Hari jadi ada lekit tu je. Anniversary kahwinan kita ada lah kot yang 20 tahun. Belah kek tu, lepas tu tak ingat dah. Suami pun tak ingat, gasak lah, aku pun tak tahu malam yang keberapa dah malam ni. Tuan-tuan, beza kalau dia menghayati yang ni. Setiap kali bila malam tarawih, dia buat betul-betul serius. Betul-betul dia serius. Sebab dia tahu dia tak ada di dalam malam-malam yang lain, di bulan yang lain. Hanya berada di bulan Ramadan dan malam-malam Ramadan. Man qama lailatan, maknanya kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan pada malam-malam Ramadan iman wahtisaban, dalam keadaan iman dan mengharapkan keredaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini yang kata bulan Ramadan. Para hadirin ibu sekalian, bapa sekalian, tuan-tuan, bila kita duduk bulan Ramadan besok, bulan keampunan yang cukup besar. Futihat abwabul jannah, Allah buka seluas-luasnya pintu syurga, peluang kita, ya Allah. Tapi kita tak rasa macam tu, sebab tak ada persiapan tadi, preparation sebelum datangnya Ramadan. Rejab tak tahu apa di Isra' Mi'raj, Sya'ban tak tahu apa di nisfu Sya'ban. Kita baca dalam kitab Durratun Nasihin, ulama sebut persiapan kita duduk dalam bulan Rejab, Sya'ban eloklah. Antaranya apa dia? Pertama, naklah kamu bertaubat, minta ampun banyak pada Allah. Yang kedua, hadirkan diri dalam majlis ilmu. Yang ketiga, banyakkan amalan sedekah.
Yang keempat, banyak baca Quran. Yang kelima, kamu qiyamul lail, mulalah sikit. Dan yang keenam, kamu banyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Kalau 6 benda ni kita buat tuan-tuan, insya-Allah tak lekat semua pun, sikit-sikit pun ada. Tapi kalau tak ada langsung, tu orang kata penghayatan Ramadan tu dia tak jadi penghayatan, dia sambut Ramadan. Mana boleh sambut penghayatan? Kalau tidak tu jadi Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Okey lagi malam pertama. Malam kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada bunyi kuih. Dah kuih pula. Tu kuih keria di belakang banyak. Mutabak. Macam-macam. Seminggu dah. Bilal semangat lagi. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah. Itu cara Bilal kampung. Wa maghfiratahu wa rahmah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lebih kurang gitulah tuan-tuan. Bunyi kampung sikit. Tapi semangat lagi. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina anta maulana Muhammad. Jemaah, jom balik. Itu lagi syak. Itu cerita. Habis dah tuan. Tu kata awal je sedar. Tapi bila mana di penghujung, Allah. Inilah cerita kalau kita ambil dengan akal memang. Sebab dia nak kaya je. Tak nak lama-lama ni nak cepat kaya. Dia bilang dengan jari, dia tengok hari ni baru 2 Ramadan. Yalah 2 Ramadan eloklah. Orang kita ni sepatut macam tu rasa, nantilah Tuhan, kalau boleh extend ke jalan, lambatlah sikit 2 hari 3 hari bulan. Ni tak gaduh nak cepat. Tu yang kata raya sehari je, puasa sebulan, kelebihan akhirat. Raya betul lah syariat, tapi raya yang kita sambut hari ni dah melebih-lebih daripada syariat. Tu yang kita nampak. Yang nampak kepada dunia yang banyak daripada yang ambil syariat. Sebab tadi kita ambil dengan akal. Ambil dengan akal. Tapi kalau kita ambil dengan iman, nampak macam mana orang yang beriman. Bila mana kedatangan Ramadan itu amat dinanti-nanti oleh orang yang beriman. Tak sabar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebab itu ada doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Doa minta berkat pada bulan Rajab, Sya'ban, dan panjangkan umur aku wahai Tuhan sehingga aku dapat berada di bulan Ramadan. Ini orang yang beriman. Dan bila mana kepergian Ramadan sudah hampir ke penghujung, ditangisi oleh orang yang beriman. Rasa sedih. Kerana apa dia? Ramadan sudah nak hilang. Sedih. Tapi kita rasa agak-agak macam mana? Sedih ke Ramadan nak habis? Lagi melompat, Yahu-Yahu ada. Kena pula malam raya dah. Walhal malam raya ni Nabi kata, ya, la tada'an, apa ni Nabi kata? Sesungguhnya khamsul layalin, ada 5 malam. La tada'anna dubur, Nabi kata la tada'anna, Nabi kata doa pada malam 5 malam, ya, doa yang Allah angkat dan Allah tak tolak doa tersebut. Ada 5 malam khamsul layalin. Malam yang pertama malam di awal bulan Rajab, kita dah lepas. Tak apa, kan datang ni ada lagi. Yang kedua walailatul nisfu Sya'ban. Yang ketiga malam yang disebut walailatul Jumaah. Setiap minggu ada malam Jumaat, malam tadi. Sebab hari ni hari Jumaat. Yang ketiga, yang keempat walailatul Idul Fitri, malam hari raya puasa. Dan yang kelima walailatul Idul Adha, yakni pada malam Idul Adha raya haji. Ini riwayat Imam Ibnu Asyakir menyatakan khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah. Itu hadis. La turaddu fihinna da'wah, malam yang tak ditolak doa oleh Allah, termasuk malam raya puasa. Kita dah tak sabar dah nak raya, sampai lupa malam tu malam yang mustajab doa. Tu saya kata orang lain, dia beradik kita cukup kalau kita berkumpul ni, tak ingat dah tuan-tuan. Tak ada lah nak tadarus, tak ada lagi lah. Duduk masing-masing sembang. Nampak kau enggelang beli mana ni? Oi, tebal sungguh. Kan masing-masing tanya, ni baju beli mana? Oi, lawa lah kain. Sampai Khalid 3 pagi.
Langsung tak fikir dah, patut malam tu buatlah sikit tahlil keluarga ke, kemudian banyakkan doa. Sebab malam tu doa mustajab. Doa untuk arwah Allah, pada arwah mak ayah kita. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Apa yang berlaku malam raya? Dam-dam-dum, bunyi merecut. Merecut dengan cara merecut. Kan? Sampai 3-4 pagi tak tidur lagi lah. Besok ni sunatnya pagi, subuh dah berjamaah. Lepas tu kita sunat pula makan jamaah sebelum kita pergi masjid. Dan kita pergi terus ke masjid dalam perjalanan taqabbalallahu minna wa minkum. Yang tu yang katakan syariat sunat, sampai ke masjid kemudian kita takbir. Dalam perjalanan pun takbir, di rumah lagi dah takbir. Malam raya tu patutnya Nabi kata pada zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiaskan hari raya kamu dengan takbir bila bermula malam raya. Tapi apa kita buat dah? Menyembang. Ni, menyembang. Sampai pagi raya jumpa kawan duk kena kacang angin pula habis. Kena pula kopi 434 tadi, langsung. Walhal kita disunatkan takbir. Ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Itu panjang cerita. Apapun yang kita faham, selepas daripada khutbah Jumaat maka tidak ada lagi takbir. Sebelum itulah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Penghayatan. Saya nak sebut ni bukan kita sambutnya tapi menghayati. Tapi ramai orang yang menyambut Aidul Fitri, bukan menghayati Aidul Fitri. Kerana itu kita tak ubah, kita masa macam tu duk pimai-pimai tentu. Cara kita menghayati itu tak ada sebagaimana yang Nabi buat. Kalau ada pun tak banyak, sikit sangat. Rasulullah macam mana? Tu yang sampai habis raya besok kuliah tak jalan. Allah. Ada sampai masjid bagi tahu telefon Ustaz, minta maaf Ustaz, masjid ni terpaksa cuti lagi Ustaz sebulan. Loh. Sebab apa dia? Tak ada orang lagi. Yang EJK pun pakat semua cuti raya. Ui. Tuan-tuan, kuliah tak buat. Tengok besok. Lepas raya habis, kita tak tahu jadi hantu raya ke apa, wallahu alam tuan-tuan. Ya. Kita tadi tak menghayati tapi kita hanya memperingati ataupun dalam keadaan kita menyambut. Tak sama. Tak sama. Bila kita lihat balik tadi, ya, apa yang berlaku di zaman Nabi Allah Ibrahim pula. Waktu itu Allah perintah kepada Nabi Allah Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Boleh rujuk dalam surah As-Saffat ayat yang ke-102. Sesungguhnya wahai anakku yang kusayangi, inni ara fil manam, ayah bermimpi. Apa yang ayah mimpi? Anni azbahuka, Allah perintah ayah sembelihmu wahai Ismail. Fanzur madza tara, what is your opinion? Apa pandangan pendapat engkau wahai Ismail? Ismail jawab tu, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kalau inilah yang Allah perintah, ayah jangan tunggu, laksanakan. Dengan rasa taatnya kepada Allah, ayah akan dapati nanti satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya di kalangan orang-orang yang sabar. Tuan-tuan, Allah rakam benda ni dalam Quran. Belum lagi waktu itu Rasulullah lahir. Cerita Nabi Allah Ibrahim ni, cerita ni dirakam dalam Quran. Maka Nabi Muhammad SAW ambil pengajaran, ujian terhadap kedua Nabi dan Rasul ni. Satu bapa, satu anak, tuan-tuan. Adakah Nabi Allah Ibrahim ambil dengan akal perintah Allah? Kalau ambil dengan akal, sayang ni apa pula hal anak ni lah, satu-satu anak lahir daripada Hajar. Dah kahwin dengan Siti Sarah lama tak ada anak. Kemudian Siti Sarah offer pula, bang kalau bang nak kahwin, kahwinlah bang. Sebab kita ni lama dah mandui ke apa tak tahu tak lahir anak ni. Jadi akhirnya Nabi Allah Ibrahim ambil dia punya pembantu dia. Hajar ni orang Ethiopia, kulit hitam. Boleh nak cari yang lawa, yang kulit lembut, putih nin, tuan-tuan. Dah, Nabi Ibrahim cari nun. Kalau kita kata macam Nirmala Bonat tu, macam tuan-tuan, boleh kahwin dua hak tu. Boleh. Syarat abang kahwin macam Nirmala Bonat tu, yang pembantu yang kena setrika ke begitu, tu. Apa kelas apa barang Nirmala Bonat, macam kuih donat dah. Jangan duk cakap macam tu. Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar.
Kerana Allah terus bagi anak, tuan-tuan. Anak tu pula, anak tu jadi Nabi. Ibu sekalian, walaupun tak lawa, walaupun kulit hitam, tak macam Siti Sarah. Siti Sarah lawa, putih, sampai raja pun nak sentuh. Tapi yang kata Hajar ni kulit hitam, Ethiopia, pembantu dia. Maka dapat anak Ismail. Dahlah anak tu lah seorang. Tiba-tiba Allah perintah tadi, anni azbahuka. Azbah ni maksud sembelih. Tengok macam mana Allah perintah. Adakah akal tak? Ibrahim ambil dengan iman. Aku kena buat. Bahkan Ismail pula kata, ayah buat. Tak apa, ayah akan tengok nanti saya tergolong daripada kalangan orang yang sabar. Ini nak cerita, jangan ambil dengan akal, ambil dengan iman. Islam macam tu. Islam macam tu. Dia kena ambil dengan penghayatan iman. Akhirnya nampak apa yang berlaku. Allah perintah tukar Ismail dengan seekor kibas. Bukan lagi orang yang disembelih, tapi seekor kibas. Itu gantinya. Allah nak tengok sejauh mana ketaatan kita. Macam Nabi Nuh tadi, Nabi Ibrahim, dan yang ketiga akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah perintah malam tu keluar daripada Mekah, Nabi tahu kumpulan puak-puak samsing musyrikin Mekah ni, mereka dah atur dah, mereka dah hidu dah perjalanan Rasulullah, mereka dah selesai mesyuarat di di balai dipanggil sebagai macam kita kata dewan lah. Bila mana mereka dah selesai mesyuarat, dan mesyuarat itu mereka capai satu keputusan yang konsensus, sepakat semua, kita tak ada jalan lain, kita perlu bunuh Muhammad Rasulullah. Cari dia. Mereka mula, tuan-tuan, di Darun Nadwah mereka mesyuarat, kemudian mereka buat keputusan bunuh. Dan malam tu mereka tahu Rasulullah nak keluar daripada Mekah. 300 ketumbukan pemuda-pemuda gerak gempur. Masa tu dah ada dah. Ni nak timbul balik lah, tuan-tuan, pilihan raya ni gerak gempur. Nak cerita, tuan-tuan, 300. Bukan badan macam kita, tak main. Badan macam kita ni apa? Barang lidi ni. Ni badan tu macam Hulk Hogan, Jimmy Superfly, Ricky Steamboat, Bulldog, Roddy Piper. Badan ni pun, tuan-tuan. Badan sado-sado ni. Keliling rumah Rasulullah. Nabi nak keluar macam mana? Waktu itu kira nak cari lubang macam besar lubang jarum pun tak ada. Semua rapat. 300 orang. Ada Nabi takut? Tak. Bukan Nabi jenis macam tu. Doa Rasulullah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kana yata'awadhu dubur salawat bihaula'il kalimat. Aku tengok Nabi lepas daripada solat, Nabi pun doa. Antara doa yang Nabi amalkan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Al-jubni ni apa dia? Maksudnya, ya Allah, lindungilah aku daripada penyakit takut, melainkan takut aku hanya padamu sahaja. Doa tu makbul. Tu yang Nabi tak gentar pun. 300, tuan-tuan, keliling rumah Nabi. Nabi yakin Allah yang perintah, Ali, kamu ganti tempat tidur aku. Nabi keluar. Ni bukan akal. Akal keluar, Nabi potong kaprah, habis, tuan-tuan. Nabi keluar mati. Tapi yakin Allah yang perintah. Nabi pun buka pintu. Nabi dapati 300 ni semua dalam keadaan tertidur, ditidurkan oleh Allah. Macam kuliah ni lah, jangan main. Kalau tak ada intonasi, tak ada atas bawah ni punya, dia punya suara ni, tuan-tuan, bakat ustaz duduk statik macam tu suara ustaz, mula nak tidur melengkor je kan, menyandor banyak ni kan. Tapi tak apalah, kita anggap ada sakit sleep disc, wallahu alam tu kan, tak boleh nak diri elok kan. Nak ceritanya, Nabi yakin ini Allah yang perintah. Nabi keluar, rupanya nampak pertolongan Allah sampai fa'akhadhahumun nu'san. Makhluk yang Allah hantar tu makhluk nu'as, yang tak dilihat tetapi boleh dirasa. Mengantuk ni kita boleh rasa, kita tak nampak. Tu makhluk yang waktu itu saja. Tapi kalau hantar malam ni, tuan-tuan, kena lawan. Nu'as malam ni nak kena lawan. Yang ni yang katakan makhluk, rupanya kekuatan itu baru Allah tunjukkan makhluk nu'as, belum lagi yang lain. 300 tidur. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Tu ayat Yasin yang ke-9. Nabi baling pasir, dan Nabi terus ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya sebutnya
Pengajarannya bukan dengan akal kita ambil, tapi dengan iman, insya-Allah. Ni yang katakan Islam ni kita ambil dengan iman yang banyak. Akal bukan hilang langsung, bukan kita buang dah. Sebab itu Allah sebut afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Tapi ambil akal tadi, memikirkan tentang penciptaan khalqillah. Apa yang Allah jadi, apa yang Allah cipta. Bukan ambil sebagai main dia. Tak boleh. Kalau kita ambil utama yang akal, kita akan tolak Islam, tuan-tuan. Kita akan tolak Islam. Kenapa tidur nak kena berdoa? Kenapa bangun tidur awal pula? Sekali akulah nak bangun pukul apa? Dah Allah suruh sembahyang sebab ada subuh. Sembahyang 2 rakaat. Kenapa 2? Kenapa tak 1? Banyak benar tanya pula dah. Nampak? Macam tu kita. Ini yang rosak sebab kita ambil akal. Tak boleh. Sebab itu apa pun balik tadi untuk pengajaran kita, terutama bila mana kita nak menghayati peristiwa Isra' wa Mi'raj, maka perjalanan yang singkat tetapi pengajarannya seumur hidup daripada awal kita lahir sehinggalah mati, tuan-tuan. Ini penghayatan Isra' wa Mi'raj yang sebenar. Sebab ujian tadi iman. Nak tengok kamu yakin ke tidak dengan kuasa Allah. Kalau kamu tak yakin, memanglah akan timbul pelbagai argument, query dan macam-macam lagi. Kamu bantah, kontradiksi, kamu lawan lagi Tuhan. Tak jadi. Ini yang kita ambil penghayatan yang sebenar. Banyak lagi lah yang kalau kita nak ambil daripada Isra' wa Mi'raj. Cukuplah sekadar itu. InsyaAllah kalau ada rezeki besok tahun depan kita sambung balik. Ini tak habis lagi. Belum langit ni, bumi pun tak habis lagi ni. Itu nak ceritanya panjang, tuan-tuan, kan? Jadi tak selesai dalam 1 jam ni. Perut pun dah lapar. Jadi eloklah kita tangguhkan dulu. Mudah-mudahan pertemuan malam ini malam yang ada keberkatan, rahmat daripada Allah dan ada manfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, ada ni pertama kali ni saya tengok ni minuman yang ada di depan saya ni, Nescafe dalam tin ni. Allahu Akbar. Terima kasih lah JK. Tak sempat nak minum tapi saya bawa balik boleh itu kan. Sebab jarang dapat. Kalau tidak tu lah minum air kosong je bagi ustaz. Kok lah ada kopi 34 434 ke apa benda kan. Tapi okeylah, hak ni pun jadilah, tuan-tuan. Ni special lah malam ni kan senang betul. Kalau tidak, tuan-tuan, bagi masuk dalam cawan-cawan dengan semut pun dekat 10 ekor semut dalam, suruh kita minum muntah balik kan. Ini kira okey lah ni dengan Nescafe macam ni. Alhamdulillah. Berpun terima kasih kepada pihak Jalan Kuasa Surau Salihin yang dia sudi juga menjemput saya ke sini. Mudah-mudahan akan datang kalau rezeki kita akan bertemu lagi. Dan sebelum saya mengakhiri, ada barang sikit yang saya bawa ni, promosi minyak. Namanya minyak wangi Raihanah Syifa. Minyak ni saya import daripada Dubai. Minyak ni banyak khasiat, diimport daripada Dubai dan telah didoa, disyifa, baca ayat-ayat Quran, ruqyah oleh yang berbahagia Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Datuk Ismail Qamus. Jadi saya pengasas dengan Datuk Ismail Qamus berdua ni di pasaran dah 6 tahun. 100,000 botol laris. Alhamdulillah, macam goreng pasang panas jugalah dengan izin Allah. Minyak ni banyak dia punya tujuan guna. Yang pertama untuk buat pendinding daripada gangguan jin, makhluk halus, santau, sihir, saka, ain, histeria, macam-macam lagi. Di Johor, saya ambil yang di Johor dulu testimoni. Rumah ada gangguan di Skudai, dipakai satu keluarga. Apa yang berlaku? Jin mengamuk, marah dia. Yalah, benda ni panas lah dia. Jadi bergoncang, bergoyang, bergegar bilik air dibuat. Piling, salah satu shilling pecah atap. Dia telefon, dia takut. Dia kata, "Kak, tak apa, pakai berterusan." Alhamdulillah, eloklah. Ada yang baru dengar nama Datuk Ismail Qamus dah menjerit, jatuh pingsan. Pahang, di Pulau Pinang, di Puchong Selangor. Baru dengar nama Datuk Ismail Qamus, lari balik rumah, dah macam hantu Puchong lari. Takut dia dengar nama Datuk Ismail Qamus. Makna kata apa? Jin ni dikenal amat Datuk Ismail Qamus. Itu pengasas pengamal perubatan Islam di Malaysia, sama dengan arwah Datuk Dr. Harundin dulu almarhum. Ini antaranya lah. Dan ada yang baru calit dah menggigil, ada yang baru pegang botol dah menggigil pengsan. Ada testimoni depan-depan mata kita. Itu pun ada juga. Baru ni di Kampar, Perak, bila kedai kek dia orang sihir, setiap kali nak buat kek sihir, orang buat tepung berulat. Selalu kita tonton Tok Adi apa dia Tanah Kubur Astro 106, ibu-ibu kan selalu tengok Tok Adi. Sekarang dah tak ada dia kot
Tok Adi tanah kubur itu mayat berulat. Tok Adi kan dia tok sidang ketua kampung, datang bila dia panggil mati dia pun pergi. Kemudian dia pun buka tutup mayat, dia pun tengok keluar ulat daripada hidung, telinga, mulut. Apa reaksi dia? Dia kata apa dia? Bertenang semua. Kan itu suara Tok Adi. Kita kalau dapat ulangan pukul 12 tengah malam melompat kita bawah ketiak suami kita, tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Takut tak pernah cium ketiak suami. Bila tengok tanah kubur bawah ketiak suami duduk wangi, tak usah ceritalah, lawannya lah. Macam tu. Takut tu kira Tok Adi punya cerita. Yang tu mayat bulat, hak ni tepung bulat. Sebulan pakai. Telefon saya, Ustaz, akak nak repeat order, ulang balik order 50 botol. Banyak kak, minum ke telan ni. Alhamdulillah Ustaz, dengan izin Allah sebulan pakai elok. Yang tu cerita di hadirin sekalian, elok tepung naik gebu macam kulit akak. Hak tu saya tambahlah, hak tu yang saya tambah juga dengan izin Allah. Baik, itu cerita yang sihir ya. Dan ada yang perut busung besar, sihir juga. Kawan saya di Ipoh. Saya orang Ipoh Mali Tala Sombong. Jadi pengurusi suruh saya cerita sikit. Saya punya ialah biodata, tak sempat nak sebut. Sikit-sikit lah ya, ujung-ujung. Saya ni anak polis hutan. Bukan polis hutan. Ialah polis jugalah, tapi bukan duk di bandar, di hutan. Saya anak polis hutan. Masa tu kuat komunis. Masuk kan Bukit Kepung di apa Muar kan. Bukit Kepung di Muar kan. Ni. Masa tu kita tahulah. Pak saya tahun 67, 50 dah jadi polis dah masa tu. Jaga keamanan. 60, 70, 80 kuat. Masuk hutan tuan-tuan, bukan sehari, bukan sebulan, 3 bulan masuk. Siapa yang pernah jadi polis hutan tahulah. 3 bulan masuk hutan. Keluar muka pun dah macam hutan. Allah, masa tu ya Allah. Kuat komunis masa tu, ancaman komunis kuat. Ni nak tahan, nak pertahankan daulat negara. Ingat lagi orang tua saya. Punya susah. Keluar masuk. Keluar bukan apa, cuci senjata, cuci kasut, kiwi apa semua balik, kemudian bawa ration masuk balik hutan. Itu pun masuk keluar 9 orang anak tuan-tuan. Fikir-fikir balik, ada masa orang tua saya ni masuk hutan, keluar hutan 9 orang. Kalau tak masuk hutan saya kata mau 18 kot, Allahualam. Itu cerita orang tua saya lah. Tapi itulah, balik daripada hutan Lim, dah semayang belum? Nampak? Mak pun dah macam polis pun, garang. Lim dah mengaji belum? Tu bila ingat balik, dua-dua arwah meninggal dah. Bila ingat balik cara didikan orang tua dulu, walaupun sibuk macam-macam dengan kerja dunia akhirat, anak terpesan. Tu yang saya teringat sampai keluar ni. Ingat tuan-tuan, mak sendiri mengajar, ngaji daripada awal kena huruf alif baris di atas a, alif baris di bawah i, alif baris di depan u, a, i, u. Tu daripada susah. Saya bukan keluarga senang, bukan bapa ulama, bukan ustaz. Bayangkanlah rumah kuartus polis hutan 2 bilik untuk masuk 11 orang. Saya tak tahulah macam mana tuan-tuan boleh bayangkan. 11 orang 2 bilik. Ialah campur mak bapak, 9 anak, 11. Ikan sardin pun menapis lagi. Kami tak tahulah. Punya teruk susah. Allahu Akbar. Tu yang saya pun daripada susah, bukan kata terus jadi macam ni dah. Lepas tu pula bekerja pula. Sebelum jadi ustaz macam ni tuan-tuan, macam-macam kerja. Hari ni kita nampak anak-anak kita malas nak kerja, memilih berbenar. Keluar universiti tak nak kerja tukang sapu. Ya Allah, saya setahun kerja ikut lori sampah Dewan Bandaraya Ipoh. Setahun kerja ikut lori sampah di belakang gayut. Macam kita tengok orang Nepal, Indon, Bangla tu. Cuba bayang tu Salim Din dulu. Ya, tak malu lah nak cerita tu lah. Cari rezeki halal. Jual botol, jual aluminium, kertas tu. Apa kenapa kita kata nak ni tak malu lah, benda rezeki halal. Susah cerita bau dalam lori sampah tu, yang kutip sampah tu macam-macam bangkai. Bangkai kucing, bangkai anjing, babi, semua ada tuan-tuan. Silap bangkai orang pun ada dalam tu. Tapi demi cari rezeki, gaji bukan banyak, RM11 sehari. Campur duit botol RM3 ada kot. Kadang RM13, RM14, RM15 sehari tu setahun. Jenuh. Tapi perjalanan hukum fiqh berjalan. Hukum fiqh berjalan. Ni tangan ni pegang benda-benda najis ni, babi ke benda kita tahu. Tiap-tiap hari sama. Waktu tu lepas SPM, bukan kata besar lagi, baru 17 tahun tuan-tuan. Diajar oleh mak ayah ni yang katakan hukum syariat.
Jangan buat pasal. Nak semayang dalam keadaan kotor ni, najis ni bukan mukhaffafah, bukan mutawassitah, mughalazah. Takkan kita boleh sangka baik semua. Ni pun tak makan apa kot, ayam je, cacing kot. No, kita kena anggap ni yang sampah orang tempat Cina pun ambil mughalazah. Tiap-tiap hari tuan-tuan, ni samak ni, balik je belakang rumah, ambil tanah, kemudian samak. Tu yang nak sebut ceritanya, kita belajar daripada sesuatu. Setahun habis tu, kemudian jadi mat dispatch, hantar surat, kemudian office boy, kerani, dapat kerja di Lembaga Zakat Selangor. 15 tahun daripada kerani, kemudian naik jadi pegawai zakat naik jadi ketua eksekutif dulu, naik eksekutif, akhirnya jawatan offer ketua unit dakwah di Lembaga Zakat Selangor. 15 tahun. Ini nak cerita peribadi data saya lah tuan-tuan. Daripada bawah. Sebab itu kita dah daripada bawah ni naik. Kita tak rasa apa sangat. Kalau orang kata dia hebat dah. Saya tak pernah mimpi pun nak masuk TV tuan-tuan. Tapi semua ni Tuhan yang aturkan. Allahu Akbar. Daripada tak tahu berkhutbah, daripada tak kerti ceramah tuan-tuan, dapat sikit Alhamdulillah. Masuk TV ni bukan baru, dah lama, dah lebih daripada 10 tahun, 15 tahun lebih tuan-tuan. Nak cerita pula, dapat rezeki pula, ceramah pula sampai keluar negara, masuk TV, keluar TV, keluar radio, sampai dalam negara, keluar negara. 10 tahun lebih dah di Europe dan di Eropah serta di UK, United Kingdom. Saya pun tak sangka benda ni semua diaturkan oleh Allah. Makna kata kita semua ni boleh. Ya, kita boleh tuan-tuan. Makna kata apa dia? Boleh berjaya. Tapi kena ada kemahuan. Dan jangan ada rasa malu. Tapi kalau kita ada rasa malu, tak ada self-confidence, tak ada keyakinan diri, ada pula dia internal conflict dalaman kita yang kita tak yakin dengan Allah. Jadi bila dah hari ni saya freelance, penceramah bebas berceramah. Sebab kita rasa dah lama dah bekerja, kita nak bebas. Alhamdulillah. Boleh lagi lah ya, setakat ni tubuh badan sihat. Cuma doalah tuan-tuan untuk diri saya dan juga para da'i, pendakwah yang lain juga, agar Allah permudahkan, diberi kesihatan, rezeki dan sebagainya, supaya pun ilmu dapat disampaikan kepada masyarakat, supaya kita hilang daripada kejahilan. Nak sebut ni tadi, minyak ni tak habis gini. Jadi cerita minyak ni balik yang pertama tadi yang telah sebut dah, ada yang busung perut besar tadi, sahabat saya di Ipoh 3 hari pakai, alhamdulillah elok dengan izin Allah. Dia 3 hari pakai. Dan dia ada lagi yang dia tak boleh tidur setahun malam pakai minyak ni, alhamdulillah kembali balik lena tidur malam. Dan yang kedua, bila mana anak kita degil, ni pun insya-Allah banyaklah testimoni. Anak saya dah tak melawan, tak derhaka dah, elok lembut. Selain daripada kita amalkan ibu, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa tadi, illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala arsy istawa. 5 ayat surah Taha. Baca juga. Ni pun calik juga. Pak calik pun dia, mandi pun dia sebetul buat 3 kali mandi. Dan juga anak-anak yang belajar tahfiz Quran ataupun nak exam, calik di kepala sebagai penerang hati. Mudah-mudahan dah ada dah testimoni yang saya dapat. Dan juga untuk anak-anak kecil yang kerap menangis, yang malam menangis, sampai Indonesia saya bawa ni tuan-tuan dengan izin Allah elok. Dan juga belum jodoh lagi, kok ada yang belum jodoh malam ni tuan-tuan, ada testimoni dah, alhamdulillah. Di Terengganu testimoni pertama saya, lepas tu Selangor. Tu yang belum jodoh dah jodoh, belum nikah dah nikah. Malam ni siapa yang dah jodoh, nak jodoh sekali lagi, tuan-tuan terpulanglah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Itu rezeki tuan-tuan, jangan main. Jangan buat hal cikgu yang dah pencen umur 70 dapat 18 tahun tak gegar serban kita tuan-tuan. Di mana ke ditumpat dengan saya baca tu? La ilaha illallah, elok tuan-tuan, bersanding lagi. Ish. Bibi merah lagi. La ilaha illallah. Macam mana kita kata tak ketul lutut tengok. Dia pun ketul, kita pun ketul. Parkinson dibuat, jangan buat hal kan. Itu. Baik, tu nak ceritanya kalau yang berhajat. Yang ketiga untuk suami isteri. InsyaAllah minyak ni banyak dah. Dia erat balik, mesra balik, macam-macam. Ada yang suami tak ada tanggungjawab dengan isteri, balik lewat sampai 3-4 pagi, pakai minyak ni. Dia kata, Ustaz, suami akak dah tak keluar-keluar pula daripada rumah akak pula masjid. Apa hal? 6 botol lantak, tak tahulah overdose ke apa. Itu pun ada juga. Ada yang isteri dingin dengan suami umur muda lagi, sentuh tak boleh.
Jenuh lah seminggu nak dapat pun payah Ustaz. Jenuh mengejar tak dapat. Pakai minyak ni tuan-tuan. Dia kata dia pula lari, bini pula mengejar sekarang. Jadi siapa nak kejar-mengejar dengan laki bini boleh lah. Jangan sampai tak sembang subuh pagi besok sudah. Ada di Cyberjaya, itu suami pula masalah tak ada nafsu dengan bini. Setahun lebih merana isteri ni, muda lagi. Mana Ustaz? Saya kata kak pakailah ni, mudah-mudahan lah kot-kot lah mau. Yelah, tidur atas katil, dia tidur bawah, dia tak mau sentuh, tengok tak boleh. Oh, seminggu dia pakai, dia telefon, Ustaz, akak urut Ustaz, minyak ni yang beli dulu daripada kepala sampai kaki suami akak. Apa yang jadi akak? Suami akak bangun Ustaz. Itu bangun-bangun tu dia qadaknya setahun lebih. Lega akak. Itu kira rezeki akak lah, alhamdulillah. Itu ni saya berjaya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan siapa nak qadak boleh lah minyak ni, mudah-mudahan. Dan ada yang mati pucuk Singapura, 6 tahun mati pucuk, melompat balik orang tua tu. Bukan pucuk ubi kan, pucuk ubi boleh makan. Itu di Kedah pun ada banyaklah testimoni mati pucuk dengan izin Allah, alhamdulillah. Datuk Ismail Kamus dah buat, dah baca dah ayat-ayat tertentu, insya-Allah tuan-tuan. Lah. Jangan tanya panjang saya, Ustaz macam mana tu, pandai-pandai lah kan. Itu cerita dia, jangan tanya saya, jenuh lah. Oh, telefon sampai tengah malam, Ustaz ni. Oh, pukul 2 pagi kan. Itu pandai-pandai dan ceritanya. Yang akhir keempat, oleh untuk buat urut, sapu dan juga gosok pada mana anggota badan yang sakit. Macam-macam, migrain, wasir, resdung, sedut, sapu kat hidung, sakit perut, buatlah macam-macam. Sampai ada yang buat macam air susuh, tapi bukan air minum, minyak sapu dekat perut bagi yang mengandung, nak mudahkan beranak. Di Kelang dah seminggu tak beranak ni, dia dah dia beli dengan saya. Malam tu dia sapu, dia buat elok. Pagi esok dia telefon, Ustaz, ya anak saya dah bersalin dah Ustaz, alhamdulillah. Sapu kat perut dekat hari-hari sikit minyak ni, insya-Allah pemudahkan untuk beranak. Itu Dan juga yang baru ni, wanita di Lumut Muslimat, dia masalah fibroid 3 tahun, ulang alik hospital tak selesai. Dia amalkan, dia guna minyak ni, tapi bukan sebotol ya, lebih daripada 20 botol, ibu sekalian. Fibroid tak selesai 3 tahun dengan minyak ni, izin Allah. Allahu Akbar, demi Allah, lillahi ta'ala tuan-tuan. Dia WhatsApp dengan saya, dia WhatsApp, wallahi dia WhatsApp dengan saya. Dia kata, Ustaz 3 tahun tak selesai minyak ni Ustaz, saya beli tapi bukan sebotol, lebih daripada 20 botol, selesai dengan izin Allah. Itu antara yang saya dapat. Begini ceritalah benda ni. Dan begitu juga di Kulim. Apa masalah? Dia punya hati, paru-paru dia rosak, dia buat minum. Kalau masalah dalaman, kanser ke, demam yang terlalu lama, batuk yang berpanjangan, buat minum. Batu karang, buat minum. Minum bukan minum sekali, minum dengan air, campur air beberapa titik, minyak yang banyak, setitik 2, minum. Selang beberapa hari minum balik. Tapi yang kronik kritikal, kalau saya saja minum jangan. Saya sebut ini kalau ada masalah dalaman, boleh insya-Allah. Mudah-mudahan batu karang dia pecah dan elok dah, boleh pergi masjid dah. Di Shah Alam baru lagi ni. Nak cerita bukan ngecek, bukan bohong, bukan berdoa ni tuan-tuan. Ini cerita betul ni. Orang yang beritahu, testimoni saya lah. Dan juga yang stroke, lumpuh, tak disangka-sangka, sebelah badan lumpuh, dia urut, campurlah dengan minyak lain, urut insya-Allah. Ada yang sebahagian daripada tangan, badan, itu pun ada juga. Dan juga apa, dia di Perlis, isteri rawat suami yang penagih dadah, selesai. Sampai sekarang Ustaz tak tinggal solat. Ni minyak Rehan Syifa. Tapi janganlah kadang-kadang dia pakai elok, kemudian kawan pakai tak apa, dia tak dapat lagi dia punya kesan dia. Dia macam tu, Ustaz, macam mana Ustaz? Ni kawan saya Ustaz, dia pakai, alhamdulillah, mula-mula nak cerai tak jadi bercerai, tapi saya pakai dah nak cerai. Apa hal? Saya kata pakai lagi, tak apa, habis duit pun tak apa. Mungkin Allah nak uji tentang duit, sebab sebelum ni kita kedekut bakhil sangat. Ni beli minyak ni banyak sikit kan, insya-Allah. Itu pun dia juga. Jangan pakai sekali sebotol terus nak jadi. Tadi 20 botol yang muslimat tadi, dia usaha lagi. InsyaAllah, yang penting yakin. Ini adalah usaha yang ikhtiar. Jangan kata, "Hui, minyak ni hebat." Dah, bukan minyak hebat. Allah Ta'ala yashfi, Allah yang memberi kesembuhan. Kita cuma ikhtiar, kita berusaha, Allah yang menyembuhkan. Cuma doa daripada ulama kita, Datuk Ismail Kamus, pengasas pengamal perubatan Islam dulu, insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat. Jadi pantang ni jangan langkah, jangan masuk botol ni ke tandas. Jaga kesucian ayat Quran yang telah dibaca. Saya jual ni
merata negara apa dia, seluruh negara dah, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura sampai ke Eropah dah tuan-tuan. Rata ribu botol, alhamdulillah. Dan tak berhenti-henti, ada je repeat order. Hari ni tadi pun ada, Ustaz, saya nak 8 botol daripada Perak tadi, nak 8 botol. InsyaAllah saya kata saya akan post. Siapa yang tak ada duit pada malam ni, jangan risau, cari bendahari surau, jangan sapu di surau, sudah. Itu je lah nak pesan. Pandai-pandai lah tuan-tuan. Sebotol 30, 2 botol harga promosi 50, 400. Jadi elok beli 4 botol sekali, senang. Takut tahun depan baru nak jumpa tuan-tuan. Yang tu. Yang kedua, sahabat saya dia bawa naskah Quran untuk tujuan wakaf pada arwah. Eloklah bulan Rejab ni, insya-Allah mudah-mudahan pahala sampai pada arwah yang kita niatkan tadi. Ada di belakang nanti, siapa berhajat, bukan sekarang lepas daripada solat sunat isyak nanti boleh dapat di belakang sana dengan sahabat saya. Tak banyak lagi, pada sikit lagi siapa yang berhajat. Ini nak pergi ke Perak habis daripada hari Ahad ni. Insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan ada kebaikan yang kita kongsi daripadanya. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatin wa maghfiratin wa ridwanin bi rahmatika ya Hannan ya Mannan. Wa sallallahu ala khairil khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.